Didik TV KPM. Okey, sebelum kita memasang SKLT di rumah ataupun di mana-mana saja, kita perlu tahu tentang simbol-simbol yang terlibat dalam SKLT. Okey. Baik, untuk yang pertama sekali iaitu simbol kamera. Okey, kita ada dua jenis kamera untuk simbol. Kita ada kamera dalaman dan juga kamera luaran. Di mana kedua-duanya seakan-akan sama. Okey, kita ada bentuk kotak dan juga bentuk seperti trapezium, iaitu seperti corong yang mana itu adalah paparan gambar ataupun menggambarkan kamera tersebut. Macam sama je cikgu. Yang Apa bezanya, yang beza dia, cikgu? Cuba kita tengok dekat kamera luaran. Kamera luaran tu ada satu garisan panjang yang melitupi ataupun menutupi ruangan simbol tersebut. Itu sahaja beza dia. Dia ibaratnya seperti awning rumah. Macam tu kan. Dia itulah beza dia untuk antara kamera dalaman dan juga kamera luaran. Ya Fizi Ya cikgu. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, yang kedua, kita ada perakam video digital. Yang mana perakam video digital ni kalau zaman-zaman saya dululah Fizi, zaman saya sekolah rendah, kita menggunakan kaset. Lah cikgu. Jadi kaset tu dijadikan sebagai pita kaset tu. Itulah simbol sebagai perakam video digital tersebut. Faham. Gambar dia seperti pita. Okey. Dan yang terakhir adalah monitor. Monitor adalah untuk memaparkan tadilah imej yang dirakam oleh kamera tersebut. Jadi ada 4 sahaja simbol yang terlibat dalam SKLT ini. Rasa-rasa Fizi boleh tangkap tak keempat-empat simbol tersebut tu? Dah senang je cikgu ni. Ya Cikgu. ke? Senang cikgu. Kalau kata senang, saya nak cuba uji Fizi lah untuk melukis empat simbol ni. Boleh Fizi? Boleh cikgu. Semestinya. Saya bahagian uji-menguji ni saya okey cikgu. Okey, baik. Sekarang ni Fizi ada tempat nak melukis kan? Ada cikgu. Kebetulan pula saya ada papan putih di depan saya cikgu. Papan putih. Okey, baik. Sekarang boleh tak Fizi melukis simbol kamera dalaman dahulu? Kamera dalaman. Ya. Kamera dalaman ya. Okey, dia berbentuk 4 segi. Okey. Lepas tu dia ada corong cikgu. Adakah ini tunjukkan betul dengan cikgu? murid-murid di rumah. Okey, jadi kita semak sama ada betul ataupun tidak. Kita lihat di skrin. Betul. Yeay! Pandai. Okey cikgu. Okey. Baik cikgu. Seterusnya, kamera luaran. Kamera luaran luaran, pula macam mana? Okey, kamera luaran dia lebih kurang sama cikgu. Ya ke? 4 segi. Okey. Ada corong. Baik. Lepas tu dia ada awning cikgu. Kejap. Tunjukkan dengan murid-murid di rumah. Macam mana cikgu? Iya, betul. Itulah simbol bagi kamera luaran. Tahniah Fizi. Bijak kan? Seterusnya, perakam video digital. Ini senang cikgu. Ya ke? Kenapa senang tu? Senang cikgu. Kita mula-mula kita buat 4 segi. Okey. Lepas tu dia ada bulat cikgu. Bulat. Jadikan dia macam kacamata. Okey. Okey. Baik cikgu. Okey. Adakah ia benar cikgu? Dia hampir, tapi sebabkan kacamata tadi tu dia kena garisannya lurus. Lurus cikgu? Lurus. Boleh luruskan cikgu. Boleh tak ada masalah, luruskan. cikgu. Kita luruskan cikgu. Tegakkan saja. Ya, okey. Itulah dia perakam video digital simbolnya ya. Ya, cikgu. Dan simbol yang terakhir, monitor. Monitor cikgu ya. Monitor. Okey, monitor ni siapa yang tak tahu nak buat? Abang Fizi pun tak tahulah macam mana. Baik cikgu. Saya cuba buat cikgu ya. Sebaik mungkin cikgu. Baik. Okey, dah siap dah monitor saya cikgu. Okey, tunjukkan dengan rakan-rakan di rumah. Okey, kita tengok betul ataupun tidak. Ya, betul. Garisan di luar segi 4 dan di dalam ada lengkungan menggambarkan paparan ataupun imej simbol monitor itulah. Okey, tahniah Fizi. Terima kasih, Keempat-empatnya betul. Alhamdulillah. Okey, baik. Selepas kita dah kenal pasti simbol peralatan bantuan, okey, kita perlu tahu pemasangan sistem kamera litar tertutup ni tentang faktor-faktor untuk pemasangan tersebut. Jadi bilangan kamera yang perlu ada dalam pemasangan SKLT, kita kena tahu berapa banyak kita nak kena pasang kat rumah kan. Kalau rumah kita besar ataupun rumah kita kecil ke. Yang pertama sekali jenis kamera. Jadi jenis kamera ni menunjukkan faktor untuk kita memasang SKLT di rumah. Seperti mana yang saya dah terangkan pada awal segmen tadi. Yang kedua adalah tahap pencahayaan.
pencahayaan ni pula kita nak tahu sama ada kawasan itu cukup cahaya ataupun tidak. Sebab dia juga melibatkan jenis kamera seperti kamera infrared. Okey, yang seterusnya keluasan rumah. Jadi keluasan rumah ni pula sama ada rumah yang kecil ataupun yang besar, kita perlukan berapa banyak kamera untuk digunakan dalam SKLT. Dan yang terakhir, reka bentuk dalaman dan juga luaran bangunan. Kerana mungkin ada rumah 2 tingkat, ada rumah 1 tingkat, ada rumah semi-detached, rumah banglo dan sebagainya. Itu keempat-empat ni adalah memainkan peranan penting sebagai faktor untuk menentukan bilangan kamera dalam SKLT. Ya, Fizi, Baik, cikgu. Okey. Faham, cikgu. Baik, seterusnya. Untuk kita nak memasang pemasangan SKLT, seperti mana tadi di awal tadi Fizi kata kosnya agak mahal, tapi Betul, kita cikgu. boleh buat sendiri, ya, Fizi. Inilah cara-cara untuk membuat pemasangan SKLT di rumah sendiri. Okey, yang pertama sekali, setiap kamera tersebut perlu disambungkan kepada bekalan kuasa. Jadi keempat-empat kamera ini saya sambungkan kepada bekalan kuasa. Okey, kemudian yang seterusnya menggunakan kabel video RG59, kamera-kamera tersebut perlu disambungkan kepada perakam video digital. Okey, disambungkan kepada semua empat channel, kita panggillah empat channel. Yang kat belakang tu yang panjang-panjang tu, cikgu, ya? Ya, betul. Okey, kemudian daripada DVR perlu disambungkan kepada monitor. Dan yang seterusnya monitor ke power supply dan akhir sekali DVR pun perlu ke power supply ataupun bekalan kuasa. Jadi ini adalah contoh litar pemasangan untuk SKLT. Dalam litar pemasangan ini juga kita perlu tahu macam mana nak letak susun aturnya. Kita tak boleh main letak je, Fizi. Mana kawasan yang sesuai, Mana kawasan yang sesuai, yang tidak sesuai. Ya, yang ada etika. Pemasangan SKLT perlu ada etika dia. Okey. Saya ada satu contoh susun atur di rumah. Okey, kita ada pelan rumah. Jadi kita ada bilik tidur utama, ruang tamu dan sebagainya. Jadi saya mencadangkan untuk susun atur utama ni di mana DVR ataupun perakam video digital diletakkan pada bilik tidur utama untuk kita memantau. Okey, dan juga monitor. Kemudian ada 2 channel di bahagian dalaman saya letak di ruang tamu. Fokus kepada pintu masuk utama dan juga di ruang makan. Macam tu. Dan yang terakhir kita letak di garaj untuk kita nak tengok siapa yang datang ke rumah kita pada waktu malam dan sebagainya. Dan juga di belakang rumah. Mungkin penceroboh takut dia masuk ikut belakang rumah. Betul kan? lah, selalunya begitu, cikgu. Ya, itulah etika-etika ataupun susun atur yang saya cadangkan. Sekarang ni kita ada susun atur yang kedua. Kita ada bilik tidur utama, bilik tidur 2, 3 dan sebagainya. Jadi, saya nampak dekat belakang tepi Fizi ni ada satu pelan yang sama. Ya, cikgu. Okey, boleh tak bantu cikgu dan juga sama-sama dengan murid di rumah untuk kita susunkan di mana letaknya monitor, perakam video digital, kamera luaran dan juga kamera dalaman. Ikut Fizi. Boleh, cikgu? Boleh, menggunakan magnet yang saya sediakan. Okey. Mula-mula kita kan ada monitor, cikgu. Ya, betul. Monitor saya akan letakkan di bilik tidur utama. Baik. Kerana apa? Kerana di sinilah bilik saya, cikgu. Okey. Senang saya nak memantau, cikgu. Baik. Okey, saya letak di bilik utama. Dan juga bila ada monitor, kita perlukan ada perakam video digital. Mesti bersebelahan, ya, dekat-dekat. Sebelah. Okey. Jadi di sini saya akan masuk pintu bilik, saya akan nampak. Okey. Okey, baik. Dan saya akan pasang satu di luar, cikgu. Luar, di mana tu? Saya rasa yang paling elok saya akan letak di sini, cikgu. Okey. Sebab sini parking rumah saya, cikgu. Parking. Baik. Orang akan datang masuk kat sini, cikgu. Di kawasan parkir rumah. Baik. Satu lagi saya akan letak di balkoni belakang, cikgu. Balkoni belakang rumah. Paling elok di mana, ya? Ya. Mana di tu? sini, Okey, cikgu. ya, penjuru. Di penjuru, cikgu. Okey. Baik, itu dah siap di luar, ya? Ya. Okey. Yang di dalam pula saya akan pasang mula-mula sekali macam biasa lah, cikgu. Pintu depan rumah kita, cikgu. Baik. Kita boleh tengok siapa yang masuk, siapa yang keluar. Betul. Saya akan letak di itu sini, cadangan cikgu. Fizi lah di situ. Ya. Sebab bila letak di sini, cikgu, kita akan dapat lihat keseluruhan kawasan ruang tamu ni. Dan juga dia boleh fokuskan kepada pintu masuk utama. Ini lagi penting, cikgu, sebenarnya. Okey. Dan yang kedua, saya akan letakkan di sini, cikgu. Di ruang makan. Di ruang makan. Sebab apa tu? Agak-agak sebab apa tu?
Saya nak tengok mak saya masak, Masak. ke tidak. Cikgu sedang. Bila time makan, Ya. kita dah tahu dah. Saya akan tengok di monitor macam, okey, mak saya tengah masak. Okey. Jadi saya pun akan keluar untuk makan di dapur. Okey, baik. Terima kasih Fizi. Sama-sama, cikgu. Kalau kita lihat perhatikan monitor dan juga perakam video digital, Fizi letak di bahagian bilik tidur utama, mungkin untuk pemantauan. Okey, kita di malam-malam kita tak tahu siapa datang pencerobohan, kita boleh tengok waktu kita di bilik tidur utama. Okey. Baik, seterusnya mungkin Fizi letak dalaman di kawasan ruang tamu, fokus kepada pintu masuk utama pun boleh juga. Okey, kemudian ruang makan untuk tengok di dapur dan juga bilik air, bilik store pun boleh juga. Kalau cadangan saya pula, Ya, cikgu. okey, kita tengok di paparan skrin, slide. Monitor dan juga perakam video digital saya letakkan sama macam Fizi di bilik tidur utama. Sebab apa? Di situ kita boleh pantau. Okey, pantau ketika yang mana kita berada di rumah, waktu kita tidur dan sebagainya lah, waktu kita nak berada di dalam bilik. Okey. Kemudian saya meletakkan satu kamera dalaman di ruangan tamu. Okey, di ruang tamu tetapi menghala ke arah koridor air bilik. tu. Bukan mengalah ke bilik air, tak boleh. Etika untuk memasang SKLT tidak boleh pasang di dalam bilik air. Jangan. Tidak boleh. Itu adalah etika memasang SKLT di rumah. Okey, tidak boleh. Jadi saya meletakkan kamera dalaman di ruangan tamu untuk memantau siapa yang pergi ke arah bilik bilik tidur utama, bilik tidur kedua dan sebagainya. Okey, seterusnya di dalaman sama juga di ruangan makan dan juga di dapur sama macam Fizi letak. Dan yang untuk luaran pula, yang pertama saya letak dia jauh sedikit daripada Fizi. Di bahagian bawah situ, iaitu untuk memantau siapa yang keluar dan masuk rumah kita. Okey. Dan yang terakhir di balcony, sama macam Fizi juga, boleh memantau siapa pergerakan siapa yang ada di belakang rumah kita. Jadi kalau ikutkan 4 sahaja kamera kerana kita menggunakan DVR ataupun perakam video digital yang mempunyai 4 channel. Okey, baik cikgu. Antara rumusan juga ringkasan tentang pembelajaran kita dalam segmen ini cikgu. Baik, kalau ikutkan seperti mana yang saya cakap tadi, untuk susun atur monitor dan juga perakam video digital perlu diletak seiringan, perlu diletak bersebelahan. Tak bolehlah satu letak dekat ruang tamu, satu letak dekat bilik tidur. Kerana apa? Kabel tak sampai nanti. Jauh, cikgu. Jauh, okey. Yang kedua, etikanya perlu pasang selain daripada bilik air ataupun bilik tidur. Itu etika untuk pemasangan susun atur SKLT. Tak bolehlah untuk privacy. Betul. Okey, dan yang ketiga, untuk dalaman dan juga luaran, kita tengok sudut dan juga kawasan image tersebut hendak dirakam. Maksudnya menghala ke pintu utama ataupun menghala ke kawasan-kawasan yang sepatutnya ataupun kemungkinan berlakunya pencerobohan tu agak tinggi. Di situ yang kita perlu fokuskan. Didik TV KPM